Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alright, selamat datang, assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang baru masuk. Berapa orang dah tu masuk? 2 orang. Okay, so terima kasih pada yang dah masuk live Adli pada hari ni. Okay, so kita teruskan pukul 3 petang segmen Brain Recharge. Okay, so pada yang dah masuk, terima kasih banyak-banyak. Adli ucapkan selamat datang. Dan korang boleh juga panggil kawan-kawan korang juga untuk masuk sekali kalau mereka memerlukan ilmu-ilmu baru. Ya, Muhammad Najmi Mahmud, selamat pagi. Terima kasih sebab masuk live. Alright. Encik Syazwan Hisham, waalaikumsalam. Alright, so boleh share-share kepada grup-grup ke kawan-kawan ke, boleh panggil sekali untuk masuk sesi live pada petang ni. Alright. Okay, Kak Baiti Osman, waalaikumsalam Kak Baiti, selamat datang. Okay, semua dah lunch ke hari ni? Hari ni hari Ahad. Korang buat apa je kat rumah? Ada yang kemar-kemar rumah ke kan? Boleh share sikit ke aktiviti korang hari ni apa? Macam Adli hari ni alhamdulillah dapat kemas-kemas rumah kan, dapat masak. So hari ni kita buat live pula pukul 3 petang. Alright. So korang ada yang sempat tak recall balik semalam apa yang Adli dah share? Mungkin hari ni Adli akan recap sikit lah supaya ada yang terlepas ke apa kan. Kita akan bagi surface lah untuk semalam. Okay, sebenarnya semalam Adli share pasal vlog, macam mana korang nak mulakan vlogging, apa elemen-elemen yang penting dalam vlogging, kamera apa benda device yang sesuai. Kalau korang rajin scroll balik, boleh tengok balik apa yang Adli dah share kat dalam tu. InsyaAllah bermanfaat. Dan mana tahu ada yang dah mula buat vlog. Kalau ada yang buat vlog dah, boleh juga share kat Adli. Adli nak tengok juga. Mana tahu kita boleh improvise lagi. Mana yang boleh improve, kita improve lagi, insyaAllah. Right, so hari ni apa Adli nak share hari ni? Agak-agak korang nak tahu tak apa yang Adli nak share hari ni? Cuba komen sikit. Nak tahu tak Adli nak share apa hari ni? Siapa nak tahu? Respon sikit. Bawa seorang, Sofia Suraya. Selamat datang Cik Sofia Suraya. Terima kasih. Alright, Sofia Suraya je nak ke? Dia seorang je nak? Yang lain tak nak ke? Alright. So Yang lain macam mana? Ke tengah weekend ni semua macam tengah rehat-rehat, santai-santai, tak nak belajar apa-apa hari ni. Okay, Muhammad Najmi pun nak, yes. Alright. Okay, so hari ni sebenarnya Adli akan sharekan mengenai voice over. Okay. Sebab semalam kita dah buat pasal vlog, idea untuk korang punya business, korang nak buat video pasal apa, vlog kan. Sebab masa yang live yang awal-awal sebelum ni, kita dah sharekan antara idea-idea marketing, video marketing yang korang boleh apply kat dalam business korang. So antaranya adalah vlog. So semalam kita dah cover pasal vlog, dah go deeper into macam mana nak buat vlog. So hari ni pula kita sebenarnya nak sentuh pasal video, produk video. And dalam mana-mana video mesti ada voice over kan kadang-kadang. So macam mana korang nak buat voice over? Okay, Adli nak sharekan macam mana korang nak buat voice over tapi tak memerlukan mic yang mahal pun. Excited lah korang nak tahu tak macam mana nak buat voice over yang berkualiti tanpa menggunakan mic yang mahal pun. Sebab ada orang macam takut nak buat explainer video kan, nak letak voice over tapi nak kena cari mic yang mahal, kena spend duit lagi, cari studio, macam-macam lagi lah. Tapi sebenarnya tak perlu sangat pun, just ikut bajet je. Alright, so hari ni Adli akan sharekan macam mana korang nak buat voice over, tapi just menggunakan apa yang kita ada je. Okay, so apa tu voice over sebenarnya kalau korang tahu?
Apa sebenarnya voice over ni? Apa peranan voice over ni? Okey. Ada yang nak tahu? So mungkin ada yang confused. Apa benda budak cakap voice over. Okey, voice over ni sebenarnya adalah macam suara latar, macam kita tengok video and kita tengok video and ada orang bercakap kat belakang tu. Macam narration lah. Benda ni adalah untuk kita support kita punya visual, nak bagi orang lebih faham. So macam contoh, kalau setakat video saja, kita buat video untuk sampaikan message setakat video saja, agak sukar untuk kita deliver message tu. Tapi dengan adanya voice over, kita akan mudah lagi, orang akan lebih mudah faham tentang apa yang kita nak sampaikan dalam video. Information tu akan terus dapat dah. Tu melalui voice over. Okay, macam contoh, ada orang yang dia kata macam, alah, macam mana suara tak sedap apa semua, macam mana nak buat voice over? Ada yang risau macam tu pula kan. Okay, jangan risau, benda ni perlukan praktis, benda ni perlukan latihan yang menyeluruh. Lupa pula ni nak tanya, sebelum tu korang audio Adli jelas kan? Ke ada samar-samar ke? Lupa pula tanya, terus start pula. Audio Adli setakat ni okey tak? Korang boleh dengar dengan jelas tak suara Adli? Jelas ke? Awak tanya saya balik ke? Jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah. Okey, kalau jelas kita teruskan lagi. Alright. Okey. So, kalau sebagai contoh korang rasa macam belum yakin lagi untuk buat voice over dekat korang punya video, korang boleh juga Adli boleh suggestkan satu benda, iaitu korang gunakan AI punya voice. Macam mana AI punya voice? Macam sebelum ni Adli pernah buat satu video di mana kita perlukan talent perempuan untuk buatkan voice over tu, tapi sebabkan macam rushing nak cari siapa nak buat voice over ni kan, so Adli guna AI ni macam kita pergi je dekat Google Translate pun boleh, just type je apa kita nak type and then kita boleh download je voice tu guna AI. Dalam kalau kita gunakan kalau Android pun ada software apps yang kita boleh download kan, yang kita boleh download apps tu dan kita masukkan perkataan yang kita nak dan kita download je AI punya suara dan boleh letakkan terus. Yang tu option je lah kalau mungkin ada yang tak yakin lagi untuk buat voice over. Tapi tak apa, benda ni takes time, benda ni perlukan masa untuk kita berlatih. AI tu apa? AI tu adalah artificial intelligence, macam suara robot. Sebab kita macam belum yakin untuk guna suara sendiri, tak apa, kita gunakan artificial intelligence. Boleh search je dekat mana-mana app store, ada software dia, AI apps punya suara. Macam suara Siri, macam tu. Suara Siri, boleh gunakan benda-benda macam tu. Ada YouTuber yang buat konten dia gunakan suara Siri saja. So korang tak perlu susah-susah nak cari studio ke apa kan. Okay, yang tu cerita lain. So sekarang kita nak go into voice over. Okay, ada confuse lagi tak pasal voice over? So semua okay? Okay, setakat ni okey lah semua. Alright. Kalau tak kita teruskan, boleh nak teruskan lagi tak? Nak? Alright. Okay, nak ambilkan ni. Alright. So, kita teruskan. Okay, kita teruskan kepada voice over. Alright. So, apa elemen penting yang kita nak terapkan kalau kita buat voice over? So, dia ada, kalau sebelum ni dia ada cerita juga pasal kalau vlog, apa elemen penting yang kena ada dalam vlog apa semua kan. 3 elemen. Kalau untuk voice over pula, kita ada 4 elemen penting. 4, banyak.
Empat elemen ni kena fulfill kan. Dalam apa-apa benda pun sebenarnya kalau kita nak buat sesuatu, kita kena tahu prinsipal dia. Kalau kita dah tahu prinsipal dia, insya-Allah kita boleh buat yang terbaik. Macam kalau kita nak buat animation pun ada prinsipal dia, kena tahu ada 12 prinsipal kan. Kena penuhi semua prinsipal macam tu. Design pun ada prinsipal dia, kena penuhi semua prinsipal dia. So macam voice over pun dia ada juga elemen-elemen yang perlu, prinsipal yang kita penuhi untuk kita capai voice over yang terbaik lah. Okay. So yang first kali, prinsipal yang kita perlukan untuk kita dapatkan voice over yang okey adalah kita perlukan tone bila kita sebutkan sesuatu tu. Macam yalah, kita nak buat voice over mesti kena ada emotion kan. Kena ada emotion dia. Macam sebut satu phrase tu kena dengan tone yang betul. Macam sedih kena macam okey perlahan sikit kan. Macam ceria, contohlah Ali buat macam iklan ke apa kan. Contoh iklan tu iklan produk makanan kan, mesti nak ceria kan. Contoh macam kita buat skrip sikit lah untuk produk makanan kan. Tapi dia tak beritahu lagi macam mana nak warm up semua kan. Tak apa. Contoh untuk produk makanan mesti nak fun kan, nak dapat emotion. Mesti kena cakap dengan energi yang betul untuk kita dapatkan that style of video yang fun kan. Okay, so kita tahu empat tu dulu. Empat, yang keduanya adalah pronunciation. Kena sebut dengan jelas. Bila orang dengar jelas, kadang-kadang kalau kita dengar ada voice over yang macam tak jelas, maknanya kita tak dapat nak deliver message tu dengan tepat lah. So itu rugilah kan macam tu. Sebab voice over ni adalah untuk sokong visual kita, untuk kita dapat deliver message tu dengan betul. Sikit hari ada try untuk tunjukkan macam mana kalau pelat R atau S. Okey, Ali boleh sharekan juga tips. Terima kasih sebab bertanya. Okey, siapa-siapa ada soalan pun boleh tanya. Jangan risau. Sofia Suraya tanya macam mana kalau pelat R atau S kan. Okey, untuk siapa yang pelat, okey, Ali ada juga tips lah untuk siapa yang pelat. Mungkin nak buat voice over tapi kita pelat pula kan. So yang pertama, Adli suggest dia untuk buat tongue twister practice. Macam pernah dengar tongue twister yang biasa, korang pernah boleh bagi tak satu tongue twister? Lepas tu boleh try baca tu banyak kali supaya kita familiar dengan sebutan tu. Sebab pelat ni sebenarnya boleh orang kata boleh diatasi, boleh diperbaiki. So macam lagi satu, bila kita sebut contohlah yang R, S tu kan, memang biasa orang pelat. So kadang kita kena juga tengok kedudukan lidah kita. Bila kita sebut, kita kena aware yang dah nak sampai huruf tu kan, kena macam tengok kedudukan lidah. Kalau R mesti akan sentuh lelangit. Pastikan kita punya lidah sentuh lelangit R. Lepas tu yang keduanya, kita pernah dengar huruf vokal A, E, I, O, U. A, E, I, O, U berlatih dengan huruf vokal tu. Macam mana nak berlatih huruf vokal tu? Okey, contoh kita letakkan huruf yang dia pelat tu R. Okey, A, E, I, O, U. A. Okey, macam contoh dia pelat A, tarikkan vokal tu dengan dan campurkan macam mana ya kak? Dia contoh A, hujung dia ada R kan. Okey. Air, air, or, your. Dia latihan yang macam tu dengan vokal. So lama-lama kita akan biasa. Sambungkan R. Faham ke? Sofia Suraya tanya. Okey. Setakat ni faham Okey, alhamdulillah. So dan boleh juga berlatih juga dengan R tadi. Kita latih lidah macam sebut
bunyi-bunyi binatang ke kan, macam roar 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 berlatih semua kena berlatih lah sebenarnya. Okey, latihan tu yang akan membuatkan kita biasa dengan sebutan tu. Okey, so kita dah berlatih dah lama. okey, kiranya banyakkan sebut ROS. Ya, latihan yang dapat emphasize lagi kita punya sebutan tu. Macam yang saya cakap tadi, lama boleh R. Sebenarnya Adli pun macam susah nak sebut R. So latihan ni yang bantu. Okey, Encik Dani Omar, waalaikumsalam, terima kasih sebab masuk. Okey, so Cik Dani siap okey, kita nak teruskan lagi. Okey, sebab tadi kita dah terhenti jap untuk share tips. Kita sambung lagi kepada Encik Alien lah, malu saya. Terima kasih Encik Dani. Encik Dani pun lagi handsome. Okey, tadi saya masuk juga live Encik Dani, lagi handsome. Alright, so kita beralih kepada macam mana kita nak buat voice over tadi menggunakan apa yang kita ada. Ni ada di share terus lah. Ada korang mesti tertunggu-tunggu benda ni kan. So korang boleh guna earphone yang korang ada. Make sure macam ni, korang dah ada video kan, korang gantungkan macam ni. Make sure dia tergantung. Okey, lepas tu korang boleh balutkan dia dengan apa-apa, contoh stokin ataupun pakaian yang nipis lah. Atau kalau dia ada face mask kat sini, letak depan ni. Jangan kita pakai lepas tu sebut voice over, sebut satu-satu tak dengar pula kan. So macam ni, kita betul-betul balut just surroundkan dia dengan kain. So apa fungsi ni adalah, bila kita sangkut, posisi mic ni takkan berubah. So bila kita nak voice over nak record pun senang. So tak adalah macam dia punya suara pergi tak konsisten kan. So kita boleh voice over macam ni, sebut. Dan seterusnya adalah, korang janganlah voice over tapi korang tak warm up. Korang kena warm up dulu, buat teknik-teknik macam bubbling ke, macam macam tu, kelakar tengok muka sendiri macam ni. Bubbling tu supaya apa, vocal cord korang akan macam terbiasa, dah warm up orang kata. So suara nak keluar pun senang. Atau boleh praktis A-E-I-O-U punya praktis punya latihan. A-E-I-O-U macam tu. Latih dulu untuk dia keluarkan suara daripada mulut korang. So baru dia boleh keluar satu persatu. Okey, setakat ni faham ke? Alright. So tadi tak sempat cakap pasal part elemen tadi. Kita habiskan part elemen, tiba tunggang terbalik pula point. Okey, so yang tadi dah cakap pasal pronunciation. Hai Salma Sakina, waalaikumsalam, terima kasih sebab join live hari ni. Nak makan ke tu? Mukbang dia. Alright. So elemen apa lagi yang penting dalam voice over adalah korang kena buat audio korang kena jelas. Bila nak audio jelas adalah korang kena buat pilihan mic yang betul. Macam guna mic yang dah ada, yang sedia ada pun okey je. Cuma cara korang record macam mana. Mungkin sebelum nak record tu kena warm up dulu, buat vocal warm up. Macam korang nak bersukan, korang akan warm up dulu kan. Kalau tak ni tercedok pula. So benda-benda macam ni penting. Dan dah jaga korang punya pronunciation, tone, audio jelas. Korang kena jaga pacing bila baca skrip. Belum makan lagi, masak je dah. Kenapa tak makan tadi? Dah pukul berapa dah ni? Ke puasa? Puasa 6. Okey. Okey, cakap pasal makan, boleh selitkan point lagi. Tak tersusun point saya dah.
Sebab pasal makan, bila korang nak buat voice over mesti kena jaga suara kan. Elakkanlah makan makanan yang pedas-pedas. Sebab nanti yang keluar serap tak suara korang kan. Minum pun kena pastikan korang minum air secukupnya, bagi tekak lembab. Jangan biarkan tekak kering, tak keluar nanti suara. Jadi lain pula nanti. Okey. Lepas tu, bagi untuk keluarkan lagi suara, nak bagi high energy, korang kena berdiri. Berdiri baru buat voice over. Kalau duduk mungkin energy akan low. Kalau korang perasan, kalau korang duduk kan, sebenarnya dia macam limitkan energy keluar. Macam Ali sebenarnya patut diri lah, baru lah energetic buat live kan. Tadi dah duduk. Dah terbiasa duduk. Okay. So benda-benda macam tu lah kena take note lah. Bila nak buat voice over. Setakat ni okey ke? Ke korang tak faham sebab tukang terbalik? Rasanya tak tersusun pula. Okay. So pemilihan tempat pun menjadi peranan yang penting juga. Jangan korang pergi buat voice over dalam bilik air. Bergema pula nanti kan. Ada orang macam, dia rasa macam, alah, rumah aku bising lah, bilik air slow sikit kan. Dia pergi pula bilik air, lepas tu record voice over. Habis bergema voice over dia. Jangan macam tu ya. Kalau boleh pergi je dekat mana-mana, suruh family senyap jap, nak buat recording ni, voice over. So pergi tutup bilik. Okey, pergi jap dalam almari korang, betul-betul nak kedap bunyi kan. Okey, pergi dalam almari ke. Ada orang pergi dalam kereta. Dan kereta pun boleh juga sebenarnya, tapi limitationnya adalah korang tak nak berdiri. Kalau korang tak nak berdiri, suara pun susah nak keluar. So kalau boleh berdiri lagi bagus untuk korang record korang punya voice over untuk letak dalam video korang nanti kan. Sebab banyak sekarang video-video yang ada voice over. So penting juga benda ni untuk nak deliver message kepada orang. Macam tadi dia ada share juga kenapa kita nak letak voice over dekat video kan. So motif itu je lah untuk kita sampaikan, impactkan lagi video kita. Macam sebelum ni pun ada buat video untuk Tuan Zuki, recruitmentnya video, ada video untuk apa ni, The Fighter sendiri kan. Yang tu nak tahu guna apa record, guna phone je. So yang tu Alhamdulillah dia just take satu take je. Sebab dia pun mungkin dah biasa baca, and then dia dah biasa buat tone yang macam tu. So sekali take je and then dah settle. So nak cakap kat sini sebenarnya tak kisah pun resources apa yang korang ada sekarang, phone korang pun boleh juga buat untuk voice over. Tak ada masalah. So boleh korang tambah lagi, improve lagi korang punya video. Letak voice over kat video kan. Okay. Dan yang seterusnya adalah, bila nak buat voice over kan, korang mesti nak sampai emotion kan, betul tak? So bila buat voice over, baca skrip sambil tersenyum ataupun mendalami. Macam contoh ni, adalah dia buat skrip sikit tadi tau, macam baca sambil menghayati tau. Anda mencari kudapan yang sedap, macam tu, sambil senyum. Anda mencari kudapan yang sedap. Ada efek kan bila kita senyum atau macam serius. Anda mencari, dia macam lain sikit. Anda mencari kudapan yang sedap, bosan tak tahu nak makan apa di rumah? Dapatkan produk terbaru daripada kami, Golden Salted Egg Peyek Korean Spicy. Benda-benda kena macam tu, muka main peranan tau. Bila kita tersenyum, baru suara yang keluar. Suara yang keluar tu akan jadi lain kan. Power Encik LVO. Kita baru mula sebenarnya. Baru tadi je tiba. Okay, so suara macam berita pula. Ya Allah, dah lama tak baca berita. Okay, so ni baca komersial pula kan. Cuba. Okay, ni baru skrip ni saya baru buat tadi. So macam macam mana nak tunjuk kan. So tak apalah, Ali pun buat lah cepat-cepat skrip kan. Okay, lepas tu try baca nanti kalau korang minta ke apa kan. Sebab kita pun nak tunjukkan macam mana cara dia. Baru nanti insyaAllah mungkin Salma Sakina, Sofia Suraya tiba-tiba buat voice over kan. Mana kita tahu. Mana tahu ada bakat terpendam kan.
Macam ada juga voice over yang jenis romantik kan. Kalau romantik pun dia slow je, dibuat dengan bahan-bahan premium. Contoh iklan Ferrero Rocher, romantik so dia ikut mood. Orang panggil ikut mood lah. Okey, yang seterusnya, macam tadi kalau korang perasan, Ali kawal nafas. Bila nak keluarkan suara, pernafasan kena jaga. Kawal nafas sambil bercakap. Kalau korang tak biasa lagi, jaga, rasa korang punya nafas. Okey tak? Anda mencari kudapan-kudapan yang sedap. Macam gitu. Macam tu lah. Jaga nafas. Sebenarnya tu dengan terbalik sebenarnya rasa apa ni, poin-poin Adil ni tak tersusun rasanya. Kejap itu kejap ni. Tadi orang cakap tanya pasal tips lah, terus bagi tips pula kan. Dah terbalik lah. Sorry tapi so far korang faham ke macam serabut. Okay, macam tadi bila cakap pasal skrip kan, untuk buat voice over pun, sorry Kina macam tak sesuai VO, macam sesuai menjerit je. Jangan risau, sebenarnya voice over ni tak kisah pun suara macam mana. Okay, dia ikut jenis video. Macam contoh, ada jenis-jenis VO ada banyak. Macam dekat konten YouTube ada je kan macam-macam. Suara macam mana pun ada je yang buat VO. So jangan risau, tak ada masalah pun. Dia ikut jenis-jenis suara. Tak semestinya suara macam menjerit-jerit tak boleh buat. Boleh je, jangan risau. Macam voice over ni ada yang YouTuber buat, untuk ada audio untuk e-learning, ada untuk animation, corporate, ada juga business corporation pun ada juga voice over dia, macam-macam jenis. So jangan rasa sama Sekinah, jangan rasa awak tak boleh buat. Okay, awak boleh, jangan risau. Okay, so far faham Alright, so kita before buat voice over juga, kita kena juga tahu untuk tengok skrip, check skrip. Check dulu skrip macam mana yang kita nak tengok mana nak berhenti, mana nak macam emphasizekan lagi bunyi kan. Yang tu pun perlu juga. Alright. So contoh skrip korang, ciri-ciri yang kena ada kat skrip korang adalah skrip tu kenalah tepat dan juga padat. Means macam dia tak adalah macam panjang berjela sangat kan, tapi dia macam make it short tapi padat dengan information. Faham? Dia macam bila kita baca pun senang, lepas tu orang pun senang faham. Macam tu skrip tu. Macam contoh, ada macam-macam jenis skrip kan untuk yang Adli ada listkan kat sini. Contoh korang nak buat announcement punya VO, announcement, explainer, lepas tu apa lagi, interview, testimoni dan juga story. Alhamdulillah. So dapat something lah dari live hari tu kan. Alhamdulillah. Okay, seronok agak dengar. Ada juga orang dapat manfaat. Okay, just keep on doing, teruskan je. Okay, yang penting kita dah mula. Tu je. Alright, nanti ada nak tengok hasil dia boleh share sikit. Alright, welcome Salma Sakinah. Okay, nanti buat vlog-vlog kan, sikit-sikit kita start step by step. Alright. Okay, so kita teruskan lagi. Sebenarnya kan tadi Adi nak share juga pasal Adi tu jumpa memory card yang fake tu. Sebab dulu kan Adi ada cakap kan yang pergi shooting tiba terkena memory card yang fake. So I nak share juga sikit, selitkan sikit pasal macam mana korang kalau beli memory card ke hard disk ke kan, macam mana nak untuk keselamatan korang.
first kali bila korang beli memory card ataupun hard disk, make sure korang try dulu kat kedai tu. Contoh dia kata is 8GB. Contoh ni 8GB. Supposedly korang buat apa? Buka dan try dulu, masukkan semua bahan-bahan yang ada, penuhkan sampai 8GB dekat dalam memory card atau hard disk korang. Lepas tu dah transfer, transfer balik. Tengok okey ke tak. Kalau okey, maknanya betul lah tu ori. Tu je lah. Ni selingan lah. Beli kat Shopee boleh percaya ke? Kalau kat Shopee ni, kalau online ni, tu lah yang Adil pernah cakap. Kalau online ni, make sure tengok review. Dan juga korang kalau boleh pergi beli dekat dia punya HQ atau website yang trusted. Shopee memang banyak yang fake, tapi korang kena tengok betul-betul seller tu mesti ada review, and then baru korang boleh purchase, teruskan beli. Macam tu. So far faham ke? Faham? Dia macam Lazada pun sama, lebih kurang juga kan, macam Shopee. Banyak juga benda-benda macam tu. So korang kena betul-betul berhati-hati lah bila beli online. Alright. So far faham semua untuk kali ni. So Adil pergi lagi ke point yang agak penting juga untuk voice over ni adalah korang bila contoh korang dah dapat skrip korang tu kan, skrip tu dah tengok mana yang patut berhenti, mana yang patut kena tinggikan sikit suara kan. Korang kena juga tengok yang part-part macam nombor, fakta, fact and figures. Benda tu kena emphasize. Macam contoh dia bagi tahu pasal jualan 156 juta ringgit apa semua tu kan. Tu kena sebut betul-betul satu persatu dan emphasizekan benda tu. Benda-benda maklumat penting. Sebab tu sebab kita buat voice over untuk kita sampaikan maklumat tu dengan jelas, dengan lebih mendalam. So sebab tu benda-benda macam tu kena sebut dengan betul. Sebab macam Adi cakap tadi, 4 elemen yang penting dalam voice over tadi. Apa tadi? Tone, pronunciation, audio yang jelas dan juga pacing korang. Itu kena jaga. Alright, so far so good. Ada apa-apa soalan tanya je tau. Untuk macam mungkin ada yang tertanya juga kan, macam untuk bilik, untuk voice over macam mana pula kan. Hai Hakim Zamri, betul lama tak jumpa awak lah. Selamat datang Hakim. Thank you sebab join live Adli pada hari ni. Lama tak nampak dia. Nanti insyaAllah lepas habis PKP kan, kita boleh jumpa lah. Alright. So ada apa lagi persoalan ke yang hendak ditanyakan? Boleh tanya. Kat mana itu Ali di rumah sewa di Cyberjaya ya? Alright, so mungkin ada yang tertanya-tanya. Ada juga yang tanya. Nak tanya dubbing dengan VO sama ke? Okay. Ni mesti ada juga yang tertanya-tanya pasal benda ni kan. Dubbing dengan VO ni sama tak? Sama ke tak? Nanti send location kita meet and greet. Alright, insyaAllah. Tak apa, nombor ada, boleh WhatsApp. Kita WhatsApp ni. Alright. So kita menjawab dulu soalan Sofia Suraya. Dia nak tanya dubbing dengan VO sama ke tak. Dubbing dengan VO ni tak sama. Macam dubbing ni more kepada korang pernah tengok Faradiable. Dia buat apa? Dia padam contoh ada original movie, dia padam semua suara daripada original movie tu, and then dia masukkan suara dia dan dia buat Foley audio sendiri. Foley ni maknanya dia create audio tu sendiri lah, and then dia dubbing balik, dub. Macam dia buat lip sync untuk nampakkan macam apa, macam mana cakap, dia macam nampakkan yang apa yang dia cakap tu sama macam
movie original punya percakapan, dubbing. Itu dubbing. Ni banyak macam apa ni, movie yang alih suara, tu dia buat dubbing. Itu dubbing. Alright. So harap-harap yang Ali share pasal guna earphone tadi faham lah. Oh faham. Alright. Alhamdulillah. So kalau tak faham apa lagi boleh tanya je. Salma Sakina sebelum VO kena practice tongue twister. Betul. Macam untuk VO, sebab kita nak biasakan sebutan. Sebab bila walaupun ada skrip, kadang-kadang kita akan macam stuck tau. So itu yang penting yang tongue twister. Kakakku kata kuku kaki kiri, kukan ku kikis kuku kaki kiri, kakakku kata. Macam tu. Biasakan dulu tongue twister. Betul, benda ni take a lot of practice, and then baru korang akan biasa. Okay. Macam baca berita pun, kita walaupun ada prompter kat depan, dia akan gerak, tapi kalau kita biasa baca, still akan gagap. So benda macam ni lah, dia practice yang akan membuatkan kita biasa dengan benda tu. Apa-apa pun practice makes perfect. Macam tu. Alhamdulillah. Practice je. Itu je. Okay. Apa lagi yang nak share? Ke dah share semua dah? Tadi faham kan yang Adli cakap kena letak mic macam ni. Apa-apa pun, contoh macam korang nak guna phone pun boleh. Gantungkan dia. Gantung. Lepas tu cakap. Contoh skrip. Tengok skrip. Macam itu. Lepas tu main ekspresi muka. Bubbling dulu. Warm up. Lepas tu try main vokal. Macam bagi korang punya suara tu nak keluar. And then lupa nak cerita. Adli before buat voice over, dia akan pergi lari turun tangga jap, naik turun tangga, and then buat push up. Lepas tu minum air. Okay, ready. So kita dah wake up kita punya diri macam okay, come on, suara boleh keluar. Bila boleh keluar, baru kita set up mic, cakap. Make sure dia tergantung tau. Bila dia tergantung, kenapa macam ada orang dia suka buat macam ni tau. Dia pasang mic, lepas tu dia macam okay, cakap. Tapi masalahnya, bila korang buat macam ni, apa akan jadi tau? Angin. Contoh lah, korang cakap-cakap, dah baca skrip apa semua, elok-elok baca skrip, tiba-tiba korang dengar balik, korang akan dengar bunyi angin. Sebab tu Adi suruh letak stokin, balutkan dia dengan stokin, ataupun kalau bukan stokin pun at least ada kain lah, kain yang nipis untuk kita halang angin tu daripada kena dekat mic. Macam contoh kan ada mic ni kan, yang span ni, ni dia fungsi macam span ni lah. Span ni untuk kita halang macam angin-angin daripada kita punya mulut masuk sekali. Contoh kalau Ali tiup, bunyi tau, dengar bunyi kan. Kalau ada span ni, at least dia tapis bunyi tu. Dengar bunyi ke? So itulah sangat pentingnya untuk kita letakkan something as untuk halang angin tu. Saya ada beli mic tapi wire dia yang audio jack tu, lepas tu tak connect dekat iPhone. Lepas tu belilah connector kan, tapi dia tak record suara. Mic apa tu? Sebab memang ada orang dia beli mic, tiba-tiba tahu-tahu kabel dia lain. Okay, bila kabel dia lain, dia try beli adapter. Beli adapter pula, bila pasang adapter tak boleh. Okay, apa yang awak kena buat adalah, okay, boleh check dulu adapter tu betul ke tak. Memang kalau adapter murah, barangkali adapter tu memang tak dipakai. Sebab Ali pernah juga berlaku benda macam ni. Bila kita dah beli something, tiba-tiba macam tak boleh nak pakai sebab dia punya jack tu lain. So bila gunakan adapter pula yang memang adapter yang murah, kadang-kadang
rupanya fake. So benda tu lah yang agak kacau. So kena betul-betul tengok dari mana tu Salman Sakinah beli, berapa ringgit. Mungkin masalah mic tu ke. Nanti boleh tengok. Boleh DM Adli tengok. Alright. Jangan risau. Benda boleh settle. Okay. Hashtag benda boleh settle. Dah create tagline tak untuk korang? Yang macam semalam, siapa yang join live untuk buat vlog, disuruh create tagline. Korang dah ada tagline korang belum? So insyaAllah try aplikasikanlah apa yang Adi dah share ni. Okay, walaupun mungkin point ni agak berterabur, tapi Adi cuba untuk selitkan semua. InsyaAllah. Okay, ada apa-apa lagi yang nak tanya? Adi patut kena ni lah, tulis point daripada awal satu persatu kan. Tak apa, esok kita improvise lagi insyaAllah. Sebab ni sebenarnya baru hari ke-6 Adi live. So kita improve day by day insyaAllah. Okay. So guna earphone tadi dah share macam mana elemen-elemen semua dah share kan. Lagi apa? Untuk praktis, kalau macam tadi ada tongue twister, apa ni, bagi apa, lidah kita dah biasa kan. Okay, yang seterusnya kan, korang boleh juga minta pendapat orang lain. Contoh bagi kawan korang dengar, praktis untuk korang record, lepas tu hantar dekat kawan. Jangan malu, sebab kita mesti minta pendapat orang lain untuk kita improve apa yang kita nak improve tu. Kawan-kawan boleh tengok kan. Contoh dia kata, oh intonasi kau tak betul lah. So dia boleh suggest untuk kita nak improve kat part mana. Sebab kita kadang-kadang tak perasan. So apa yang kita boleh buat adalah kita bagi kawan kita dengar. Okay, and then banyak akan tengok reference. Contoh kita nak buat VO untuk produk kan. Tengok video-video yang ada VO pasal produk, macam mana dia punya intonasi, macam mana dia emphasizekan part-part mana. Tengok yang tu. Sebab kita memang kena ada reference. Kalau kita nak good in something, kena ada reference. Tiru, tengok betul-betul. Okay, satu persatu. Barulah kita boleh buat macam yang idola kita buat. Macam Adli sendiri pun ada idola Adli sendiri. Untuk macam baca berita, Adli akan refer banyak dekat Izwan Aziz Saleh, kalau korang kenal. So Adli banyak ikut dia, tengok macam mana dia baca style TV3 kan. Adli tengok satu persatu, macam mana dia punya intonasi, macam mana dia punya intro, macam dia punya outro. Tu Adli tengok balik. Lama insyaAllah kita boleh ikut. Walaupun tak adalah 100% macam dia, tapi at least ada improvement day by day yang kita dah set kan. Okay, idola kita macam ni, so kita ikut sampai kita boleh jadi macam dia. InsyaAllah mungkin lebih lagi daripada dia. Mana tahu kan. So korang try practice. Itu je. Okay, tongue twister banyak ada rasa dekat Google. Korang boleh cari tongue twister, lepas tu boleh practice buat banyak. Lepas tu banyak ke membaca banyak kali and dengar. So Allah dah bagi panca indera yang banyak ni, utilisekan betul-betul. Kita boleh jadi voice over yang okey. Okay, yang penting relax. Dalam kita baca voice over kita, relax. Kalau kelam kabut tak jadi ni. Okay. Macam skrip pula, dia bagi tahu pasal skrip, macam mana nak buat kan. Contoh, korang kena ada intro dah, intro short je. Macam contoh Ali buat pasal apa ni skrip pendek je. Macam kena pasti masalah viewers kita. Okay, macam Ali buat tadi kan, anda mencari kudapan yang sedap. Itu masalah yang kita dah kena pasti kat orang. Lepas tu kita boleh letakkan main point kita, utamanya kita nak promote peyek tadi kan. Letakkan detail dia.
Kalau nak letak, dia buat dari bahan-bahan premium apa semua tu kan. Boleh letak juga kat situ. And then letakkan details dia. Lepas tu terus straight to the point. Dapatkan produk terbaru daripada kami, Golden Salted Egg Payet Korean Spicy. Letak. Dan CTA yang paling last sekali. Ini penting. CTA yang penting. Sebab apa? Kadang orang tengok, lepas tu nak beli, tapi CTA tak ada. Nak cari kat mana kan? So call CTA ni apa? Call to action. Mungkin ada yang tak tahu. Call to action. So boleh cakap, dapatkan dekat skrip tu, tuliskan dekat mana dia boleh dapatkan. So tulis nak rujuk kat mana kan. Hanya di Krub Krab My Fighter. Boleh cari kat situ lah apa semua kan. So dekat situ dah lengkap skrip korang. Apa dia tadi? Intro dia, main message dia apa. Lepas tu dia punya details dan juga call to action. So baru lengkap korang punya skrip. Then boleh lah baca betul-betul, letakkan dekat dalam korang punya video. Macam ini untuk announcement lah. Untuk video yang jenis announcement. Macam story pula, panjang lagi dia punya skrip kan. Macam story mungkin dia dah ada intro dia. Lepas tu korang dah boleh letakkan konflik sikit. Konflik boleh lah letak skrip yang ada unsur konflik. Lepas tu turning point dia balik. Nak panjangkan ni, letak konflik balik. Lepas tu turning point balik. Lepas tu baru lah sampai climax. Yang pernah Ali buat graph emotion tu kan. Sampai climax. Faham ya? Setiap video kena ada CTA ke? Okey. Video kena ada CTA ke? Agak-agak macam mana? Okey. Sebenarnya video depends. Kalau video tu memang kita kan ada soft sell, hard sell kan. So kalau memang video tu bertujuan untuk kita punya message adalah untuk kita dapatkan pelanggan, untuk kita hook pelanggan untuk beli produk kita ke apa kan. Kalau perlu CTA, letak CTA. Kan ada beza soft sell, hard sell kan. Kalau lagi-lagi kalau hard sell punya video, memang kena ada CTA. Kalau tak macam mana customer nak buat tindakan. Contoh kita dah bagi macam-macam dah, pam dah bagi kan, bagi, tiba-tiba tak ada CTA. Customer kadang nak beli, ada yang mungkin nak jadi agent kan. Lepas tu tiba-tiba tak ada CTA. Lepas tu nak buat apa? Pisang dah terlepas. Mungkin video tu dah impactful, dah berjaya tarik audience, tiba-tiba CTA pula tak ada. Dah spoil lah kat situ. So CTA ni penting. Kalau tak ada CTA, umpama macam CC lah. Melainkan kalau customer korang tu yang jenis macam memang betul-betul nak dia cari balik sumber dia, dari mana nak dapatkan ni kan. Kita tak nak menyusahkan orang. So letak CTA. Dari mana dia nak dapatkan benda ni. Dekat script voice over tu letak juga CTA. Kalau nak hubungi 014 macam tu. Dia ada dia punya mana dia nak refer. Faham tak? Barulah tercapai korang punya video, ada message, ada action dia, apa dia nak buat dia dah tahu. Okey? Faham ya? Okey, sebenarnya ada lagi lagi 10 minit ni. So sementara ni boleh tanya-tanya lagi. Alright. Ada apa-apa lagi nak tanya? Sebelum Adli dah nak sejam ni. Okey, setakat ni faham semua? Oh, mungkin ada yang tertanya-tanya juga macam mana nak kawal nafas kan. Okey. Macam contoh, benda ni konsep dia sama juga macam penyanyi sendiri pun. Sama juga dia nak jaga suara dia. Apa yang perlu dibuat adalah nak kawal nafas kan. Korang kena banyak buat senaman yang naikkan stamina. Maksudnya macam cardio workout lah. Like jogging, berenang,
Macam contoh sekarang PKP mungkin susah sikit lah korang nak bersenam kan. Tapi apa yang korang boleh buat, just indoor workout boleh. Buat push up. So bila macam tu, korang pun akan ada stamina dan boleh kawal nafas. Benda-benda macam tu. So bila korang boleh kawal nafas, setiap butir perkataan yang keluar pun lebih lancar. Dan bukan efek kat suara je, dekat minda kita pun, kita nak baca skrip pun dah senang lah. Ada efek tau sebenarnya. Pemakanan kita pun okey setakat ni faham okey tak? Alright okey, alhamdulillah faham pun. Okey, so hari ni dapat ada benda baru tak dapat? Cuba komen sikit. Ke makin pening? Kalau semalam, 2 hari lepas pun dapat yang masa first dapat idea video marketing, alhamdulillah. Dan dapat tahu Salma pun dah mulakan, alhamdulillah. So lepas tu dapat pasal vlog. Mungkin nanti kita dapat lahirkan vlogger pula, insyaAllah. So hari ni kita cakap pasal voice over pula. Alright. So insyaAllah esok pun ada lagi something yang kita akan share juga. Alright. So ini mungkin ada yang dapat sikit-sikit surface kan. Esok kita akan sharekan lebih banyak lagi. Okay. So ada apa-apa persoalan ke yang nak ditanya? Jangan malu-malu, jangan risau. Okay. Ada yang cuba jawab. Okay semua. Ke dah tertidur ni petang-petang Ahad ni kan. Jangan tertidur. Okay. Kalau dah tak ada apa-apa, mungkin Adi dah boleh endkan dulu live ni. Dan jangan lupa petang ni pun ada live lagi daripada Ejek Show pula. Okay. So kalau siapa malam ni pun ada Team Snapmate akan buat live juga. Boleh go and support dekat FB page Snapmate. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, Adi rasa Adi undur diri dulu. Ke ada? Ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okay semua? Okay, kalau macam tu Adli endkan dulu live Adli. Alright. So Adli endkan dulu live Adli. Cukup setakat ni. Alright. Okay, welcome Encik Sofia Suraya. Welcome. Terima kasih sebab join. Alright. Okay, so Adli end dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang join. So kita jumpa esok pula pada waktu yang sama. Okay, so Assalamualaikum.